usaha tekadkan takwa kita kepada Allah Azza wa Jalla, dalam arti kata kita usaha memperbanyakkan taat kepada Allah, dan sama-sama kita usaha menjauhi daripada larangannya. Semoga kita akan mendapat rahmat dan nikmat daripada Allah di dunia dan akhirat. Sehubungi dengan kita berada di dalam bulan Rajab ini, maka mengikut sejarah Nabi kita SAW dan para sahabat, apabila sampai bulan Rajab dia selalu berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban faballighna Ramadan, atau kama qala. Mana bahawa masuk Rajab ni Rasulullah SAW dia selalu berdoa pada Tuhan, minta hidup keberkatan dia di dalam bulan Rajab dan di dalam bulan Sya'ban, dan minta sapa dia ni kepada bulan Ramadan. Mana kita di hari ini sekitar 25 Rajab, mana lebih kurang 4 minggu lebih lagi kita akan berjumpa dengan bulan yang maha mulia, iaitu Ramadan. Daripada bulan Rajab lagi persiapan Rasulullah dan para sahabat selalu membeki takwa dia kepada Allah Azza wa Jalla, supaya hidup dia mencari barakah, sama ada di dalam bulan Rajab dan bulan Sya'ban, sebagai persiapan diri untuk nak menerima, nak semak, nak mengaji dalam madrasah Ramadan di dalam Minhajur Rabbani. Laksud Allah Ta'ala sendiri letak sebulan bulan Ramadan untuk khusus kertas kerja, iaitu Al-Quranul Karim dengan hadis Nabi SAW, untuk nak cetak rijalun sadaku ma ahadullahu alaihi. Sidang jemaat yang dihormati sekalian, di akhir bulan Rajab ni juga satu peristiwa penting yang mana jumhur ulama mengatakan berlakunya pada 27 Rajab, iaitu berlaku Isra' dan Mi'raj. Yang mana Isra' dan Mi'raj ni merupakan satu akidah kepada umat Islam. Sedunia wajib kita kena menerima dan beriman dengan perkara yang berlakunya Isra' dan Mi'raj. Juga berlaku di dalam bulan Rajab. Sepatutnya kita kena mengingati yang mana ulama-ulama kita dulu ada buat peringatan mengaji Isra' dan Mi'raj setiap kali marinya bulan Rajab. Tapi ke belakangnya ni orang panggil dengan kesibukan tu, kita orang panggil kekurangan dalam untuk nak kenal hakikat Isra' dan Mi'raj. Padahal musuh-musuh Islam usaha orang panggil untuk memberi satu pahaman yang salah dengan pengertian Isra' yang sebenar di dalam Islam. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala sendiri turun sepotong ayat, beri nama satu surah, iaitu Suratul Isra', ataupun kita panggil surah Bani Israel. Dan peristiwa Mi'raj, yang mana kita sama-sama tahu bahawa Isra' iaitu perjalanan Nabi daripada Mekah pergi kepada Palestin pada satu malam. Mi'raj iaitu Nabi naik ke langit daripada Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis, kepada Sidratul Muntaha. Kerja besar malam tu hak boleh buat turun dan berkekalan sampai hari ini, iaitu diterima solat, diterima semaya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Naik terima sendiri sampai di Sidratul Muntaha. Sekat tu yang Nabi pergi latah pada Sidratul Muntaha, mengikut ulama cerita iaitu Arasy. Makhluk Tuhan belakang tu. Wallahu fawqa arsyihi, dan Allah atas pada tu lagi, wallahu alam. Kita tak tahu dah hakikat hak sebenar lepas pada tu. Jadi nak ibadat semaya ni bukan wahyu waktu turun tamada dak. Nabi nak terima sana. Sekali dengan witi ciwit, yang mana seperti mana Tok Khatib royak sani nak semaya kena ada wuduk. Wuduk, pengertian wuduk ni juga setelah mana pergi berlakunya Isra' dan Mi'raj, terima
orang panggil satu lakon ni, satu nizamul hayat, satu peraturan hidup เป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตพี่น้องมุสลิมเพราะศรัทธา dengan Al-Quran Karim ataupun dengan sejarah berlakunya Isra dan Mi'raj, dan selalu kita amali, iaitu paling kurang 5 kali sehari kita berwuduk, 5 kali sehari kita solat, dan orang panggil lelaki ada hudud pakaian nak mari solat. Perempuan demikian juga, dia ada pakaian dia. Sekali dengan benda yang berlaku Isra dan Mi'raj pada tahun yang ke-12 daripada nubuah, lepas pada tentang Nabi kita menjadi Nabi dan Rasul, maka tahun yang ke-12 beri satu perintah untuk beramal. Kata ulama sebelum pada tu tak ada suruh amal apa sekarang. Dia semaya tahajud, semaya mengikut cara-cara semaya hak Nabi-Nabi dulu. Nah, puasa pergi perintah di Madinah, zakat pergi perintah sewaktu di Madinah, haji perintah sewaktu di Madinah. Puasa ni belum pergi ke Madinah 2 tahun. Selaku duk menyapa Islam di Mekah, dengan kalau kibuk penetengnya daripada Abu Jahal, maka Allah Subhanahu Taala memanggil Nabi untuk menerima satu ibadat yang paling orang panggil kemuncak iti, iaitu as-solat. Pada awalnya 55 waktu, dan diminta kurang mengikut sejarah yang apa yang kita ikuti, maka di hari ini tinggal 5 waktu saya semalam. Sekali dengan syarat-syarat kena kebersihan tempat, bersih badan, bersih untuk nak menunaikan solat. Witi siwit hak orang Islam. Sebab tu umat Islam yang selalu duk jaga benda ni, tak ada kena curiga takut kepada Wat Nuk, kepada Wat Kaiwat Jai. Dah Saipan Mai, dunia dah jadi gila dah hari ni. Nah, kita umat Islam ni kalau betul-betul, sebab itulah penting siap bagi kampung hak umat Islam tak ada bunyi berita mana. Dan negara hak orang Islam tak ada bunyi berita mana. 130 negara duk hibuh di Eropah dan di Afrika dah hari ni. Kebanyakan mereka tidak mengaturkan hidup mengikut cara Islam. Maka terlibatlah dengan khaiwat yang orang panggil duk kenal di hari ini. Dan timbul pakai iktiraf bahawa pakaian muslimah ada selamat daripada khaiwat jahil, Saipan Mah. Nah, berhijab. Maka orang Cina, orang Keling, orang Hindu di hari ini pakai tiru, pakai hijab dengan secara tak erti. Pakai hijab sekat tutup hidung dan mulut dia. Padahal kalau klik pada witi ciwik orang Islam adalah itu selamat. Nah, dan kita adalah agama bersih. Sebab itulah orang panggil an-nadhafatul iman minal iman, at-taharah dan sebagainya. Sidang jemaah yang dihormati sekalian, firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Isra, Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sadaqallahul azim. Yang mana Tuhan menegahkan kata subhana. Subhana ni kita duk sebut semua Allah Subhanahu wa taala. Dah, bos sebut Allah Subhanahu wa taala. Ayat ni mari ni dengan membersihkan Allah dulu. Subhana, maha suci lah. Bos sebut maha suci ni mana tidak bercampur dengan syirik. Bos sebut kita kata Allah Subhanahu wa taala tu kita duk bersih tauhid kita dengan Allah dah. Allah Subhanahu, maha suci Allah, mana tak campur dengan hajira, tak campur dengan pagar kapung, tak campur dengan segala hak kita duk percaya kata boleh bekas kat atas. Nah, benda-benda gaib lain. Dia percaya dengan iblis dan jin. Dia percaya kepada tok bomoh hatu dan sebagainya. Kadang-kadang mau bawa kepada pecah belah. Ambil tok bomoh duk bahang, mai royak tu sakit mumi. Kerana hatu tu jin ni duk kikir dan sebagainya. Sebenarnya itu adalah asbab. Boleh jadi iblis kita tidak ingkar kata tak ada. Nah, jin Islam dan jin kafir bukan tak ada. Dengan sebab kita tak erti dengan Islam, kita kadang-kadang orang panggil munajat dan percaya pada benda-benda gaib yang boleh beri bekas selain daripada Allah tu adalah syirik besar. Oleh itu perlu kita jaga di situ. Sebelum nak royak benda pelik ni, Tuhan membersih dia dulu. Subhana, maha sucilah Allah. Sebab buku Isra dan Mi'raj ni di Mekah masa Nabi berlaku ni, orang yang baru begini lemak-lemak tu
balik di kufur begitu. Orang kafir yang tak percaya Muhammad tu bertambah kufur. Cuma saya orang Islam hak beriman sungguh bertambah yakin dengan iman dia. Seperti Abu Bakar Siddiq, Umar, Uthman dan sebagainya. Sidang Jumaat dan yang dihormati sekalian. Tuhan royak dalam ini kata subhanallazi maha sucilah Tuhan yang asra bi abdihi lailan. Berjalan malam dengan hamba dia. Berjalan asra mana pergi? Bi abdihi iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah ulama tafsir kata kelimuh ayat hak turun kata bi abdihi makna Tuhan tu beri kepada Nabi kita pergi berlaku Isra tu dengan cara yaqazah, dengan cara duk khabar. Kerana hadis-hadis maudu' mari banyak kata Nabi dalam mimpi ya. Khususnya golongan-golongan Qadiani. Nah, yang bersangkut dengan orientalis, orang-orang Yahudi, Kristian, waktu bersebuah kitab di Syria. Nah, memisahkan akidah ni kata Muhammad bukan pergi sungguh, gila mimpi, gila tidur ya. Itu yang mudah percaya kan kita kalau dengan mimpi-mimpi. Sebab tu banyak tempat kita ni tak boleh lipat dengan mimpi. Nah, kadang kalau mimpi tu tak baik pula. Orang panggil buat tu baik apa dia? Hujan, hak mimpi tu jadi bo dan dateri dan sebagainya. Dan kalau mimpi siapa duk gali, biji-biji duk gali, hentak kerong. Lah ni tak ada lah, masa saya kecil-kecil banyak. Nah, Tok Bomo mimpi kata situ ada hentak kerong gali sampai minggu-minggu. Hak boleh buat ya Tok Bomo tu. Orang gali boleh tak? Tak ada boleh sebab benda tak ada. Nah, asra bi abdihi secara yaqazah, secara khabar. Abdihi mana bil jasad, dengan tubuh bukan dengan mimpi. Lailan satu malam. Sebab tu sejarah ni Nabi lepas merit, belah dada, basuh, jantung dan sebagainya dengan air Zamzam di Kaabah. Lepas tu jahit gelik dengan melalui malaikat. Ini hikmah Allah. Kita kalau nak kira dengan otak tak ada siap ada tu. Sudah tu baru berlakunya Isra. Tu baik pada Masjidil Haram, pergi ke Yasrib, pergi ke Madinah. Nah, lepas tu baru masuk ke Palestin. Hak kita nak di dalam ayat ni Allah sebut kata minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Kepada Masjidil Aqsa. Kedua-dua masjid ni masih ada sampai hari ni. Atau orang panggil kita dengar baca Quran lagu ni dan kita pergi tengok masih hidup sejarah yang berlaku. Kalau nak erti pengertian ibadat sedunia buat di hari ni agama lain tak boleh buat, Islam boleh buat, iaitu di Makkahul Mukarramah, haji di Masjidil Haram. Kalau nak tengok politik dalam dunia, tidak ada politik yang lebih kecil dan lebih kejam, iaitu di Masjidil Aqsa. Dua-dua ni jadi satu duduk di dalam hati umat Islam. 3 juta lebih umat Islam setiap tahun pergi buat haji tak temu kata bergodam, katak, bocah tak ada. Tujuan sama lagi. Sangkuam sama nacar. Sangkuam santisu. Dan giwak piti hanya ni hari. Hidup sebulan tu lek priankan tam Turki pula dah. 180 negara. Sampai 200 negara setahun umat Islam hidup jumpa di Mekah. Hidup menunjukkan satu kiblat. Kita ni kiblat so ya, iaitu Kaabah. Pakat semaya hadap waktu belakang tak ada kira mazhab apa. Sebab tu tempat kita duk pecah, duk balah sikit sebanyak benda khilafiyah boleh beradu. Sebab Allah untuk nak menyatu, dia pergi Mekah senyap. Tu ini Mekah bismillah kah kunung tak ada tak apa tak ada balah dia. Rumah kita tak baca kunung balah-balah. Bini tak kelubang tak apa. Bini tak kelubang haram. Kunung ni baru duk khilaf di antara sunat abad ke sunat muakkad ke, tak ada apa perkara. Jadi duk besar sampai pecah masjid. Wa iyazubillah, ni orang panggil terpesong penduduk kita. Allah catat cara nak bersatu tu imesa ya. Abu Hanifah mari sebelah li Iran, li Pakistan, li apa ni, li Turki, semaya satu tak imej di Mekah. Mazhab Maliki mai ikut Muslim, mai ikut Saudi, ikut mana, satu tak imej di Mekah. Bukan satu tak imej suku mazhab dah. So tak imej ni. Zuhur tak imej ni. Mazhab Syafi'i mai ikut Asia ni pun so tak imej ni, tak ada balah. Dan tak ada fiya farakah. Sama-sama wisalah sekali. Semaya zuhur, semaya asar, baca jaring, baca derah, baca kohar, di antara orang isyak subuh, satu imej. Masya Allah.
masjid Muhajirin kita ni satu toya. Di sini tak ada gapo juga. Nak baca boleh, tak mau baca tak apa, tak ada biar duk balas, tak ada biar duk kelahi. Tu yang panggil pengertian baru kata kita nak menuju kepada kuam sama nacan. Benda halus-halus kecil-kecil kita senyapkan. Kita bakal mari bela benda besar-besar duk berlaku banyak lagi terhadap umat Islam. Minal Masjidil Haram, catat dalam Quran itu sebut semua dah setiap tahun umat Islam seluruh dunia pakat kerja amalan haji setengah negara tok sampai menteri haji. Kak suang khas. Cuma negeri kita ni ya tak ada kak suang khas. Ya ada kak suang buat tanah tam. Dah orang panggil menteri kebudayaan. Ya besar kebudayaan pada agama. Ya pelan negeri kita. Nah, Kak Suang buat tanah tam, di bawah Kak Suang tanah tam ada kijakan sasana. Lu sasana. Buat tanah tam besar pada sasana. Lepas tu di bawah kijakan sasana tu ada bahagian khas. Halu haji. Negeri lain besar haji. Hal ni perlu pada kita kesedaran bahawa kita kena tumbuh semula. Bahawa ada sanakngan Amirul Hajj untuk bicara hal umat Islam. Ambil daripada awal tahun sampai ke akhir tahun. Kerana belum jaga nak pergi, nak menyatu, nak pengertian, nak wajib berdosa. Ilal Masjidil Aqsa. Apa sebut kata Masjidil Aqsa dalam ni kita tergambar ada. Kalau nak erti politik di dunia hari ni, pergi kaji hak di Palestin. Erti lah. Kata lek belakang kandungan di dunia ni, siapa duk main tapak jatuh? Siapa dia jadi tok dalam? Israel di hari ni, Yahudi di hari ni ada hubungan gapo dengan Amerika. Sedangkan negara Amerika jauh. Israel duk tetek halus di tengah-tengah negara orang Islam sekeliling di Tawak Oklan. Tapi orang Arab di Tawak Oklan samarai beda. Sebab kuasa le dunia ni ialah anak hero kepada kuasa le dunia ialah al-Yahud. Asal mula Yahudi ni orang opayok. Orang hak kena hamak di Jerman. Orang kena hamak di Euro. Tak ada negara nak duduk sebab apa ni al-Yahud jiwa ni sejarah dia penipu. Kalau nega tipu mata kelo. Kalau nega tanah hipit tanah orang. Orang panggil cukup lekat dalam kejahatan jiwa. Sebab tu di Jerman mana tak ada, tak ada Romi. Maka gini tak duduk di Palestin. Ahli penduduk Palestin itulah sebagai tuan asal orang Arab yang beragama Islam. Sampai dah hari ni tuan rumah tu bila ni tinggal sikit lah. Jadi orang penumpang besar, segala tindak ke tuan rumah nak minta hak lek dia panggil kakan lah. Tapi orang hak mari nupai duk rebut tanah orang tu jadi pu barisu. Ni dunia duk pelan hari ni. Sebab tu anak kita celak mata duk tengok hak faham. Allah ni dak ia panggil kabukan rai, Hamas rai, Fatah. Jadi Hamas ni satu gerak ke untuk nak beno kelek, nak ambil kelek hak siti hak dia jadi peganas pin rai. Lah ni gerak ke besar-besar ada dua sana. Ni semua ni Allah ada hikmah sebut kata Masjidil Aqsa. Bawa sebut situ kita hitam sana ngerti dah kata politik. Dah hak Nabi royak dalam satu hadis kata akhir zaman. Dah orang panggil golongan musuh-musuh Islam ni akan mari likau umat Islam. Dia beri perbanding ni seolah-olah kata orang semua mari likau dalam nak makan ide. Mari likau ide. Semua bakat nak cicah sahideh. Sampai sahabat tanya, ya Rasulullah, hal illatina yauma izin ya Rasulullah. Apakah boleh jadi lagu tu kami sikit ke masa tu ya Rasulullah? Sahabat tanya kami sikit ke masa tu Rasulullah? Sedap istilah tanya sahabat. Dia kata kami. Maksud berasa sahabat umat Islam akhir zaman pun berasa kuat dia. Habis dia panggil kami. Hakil latina yauma izin ya Rasulullah. Apakah sikit kami masa itu ya Rasulullah? Jawab Nabi kata bala bukan sikit. Bal antum kasirun. Bahkan kamu banyak akhir zaman. Lah ni dekat 2000 juta umat Islam dari sedunia. Yahudi tak sampai 1000 juta. Kristian hak banyak sikit. Lepas tu nombor 2 umat Islam di dunia. Tapi banyak pun Nabi kata bal antum kasirun gusaun.
banyak seperti buih. La ilaha illallah. Nabi reti hal umat di akhir zaman. Bilangnya banyak, tapi banyak masa tu ya tu umatku ni, fuakmu ni, masa tu usaun ka usa ise. Banyak seperti buih musim poh. Reti tak pihak aibah mari buih yang mutih tak aibah. Perangai buih pihak aibah ke mana? Ikut angin pupuk. Angin pupuk ada hilir-hilir, angin pupuk ada hulu-hulu. Hari songkran, hari pimai dah jadi gini, umat Islam banyak tak apa, tak pakai kerja. Orang panggil banyak, tidak ada cukju, tidak ada pendirian, tidak ada orang panggil kekuatan berpegang dengan Islam. Hari ni kita ngepek sikit ni, sebab Nabi royahan ni. Gusaun ka gusa isi. Banyak fuamu gusaun ka gusa isi. Sedang Jumaat yang dihormati sekalian, banyak negara Arab keliling tapi gusaun ka gusa isi. Siapa hakikat dia hari ni? Dalam Palestin sendiri orang berjual pun pecah dua. Satu gerak ke Hamas yang bawa Islam sebagai dasar untuk nak membangunkan daulah Islamiah di Palestin kulit sedia. Gerak ke Al-Fatah ni orang Arab Islam juga bawa gerak ke nasionalisme, gerak ke Wataniah, untuk semata-mata nak tahrir, nak dekor bumi Palestin daripada Israel. Semaya besar kira mula, nak optimis dekor dulu. Makih lu jadi gini maka timbul perpecahan. Lah ni Fatah luar-luar bukan duk tak Israel, tak Hamas. Jadi Hamas lah ni lawan dua fuak. Lawan Yahudi lagi. Paling lagu tu hendak duk ingat fuak Fatah lagi. Berapa banyak dia hari ni Al-Fatah prakak minta kuasa pada kerajaan Israel jadi kerajaan buang dia untuk nak takat Hamas nak kurung. Kerana dia rakyat ataupun dia pesi Hamas ni lambat berjaya. Dengan sebab tak faham, maka timbul perlingkahan di antara umat Islam di Palestin wa iyazbillah. Di sampai itu pula kita tahu dah berita baru ni. Nah, 2-3 bulan baru ni, berapa umat Islam terkorban. Siapa habis hospital, tak muat hospital. Habis ada ubat, minta sedunia pakat tolong hantar ubat. Pergi kepada umat Islam hak luka parah, hak tak mati yang ditembak oleh Israel di Palestin. Maka kalau nak tengok putar belik politik, jatuh politik le dunia, Yahudi duk main lah mana, Amerika duk belakang ke mana, umat Islam tak faham jual lah mana, Islam hak nak Islam suruh lah mana. Cukup dengan kita pergi kaji di Masjidil Aqsa. Yang mana Masjidil Aqsa sendiri di hari ini pun dijajah oleh Israel. Kiblat yang pertama bagi semua Nabi dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah hijrah ke Madinah baru kiblat kepada Kaabah Baitullah di Makkahul Mukarramah. Mula-mula di Musmaya pakai kiblat pada Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis. Baitul Maqdis ada di dalam Masjidil Aqsa, takut kita pelik. Masjidil Haram ada Baitullah, dia panggil Kaabah. Masjidil Aqsa ada Baitul Maqdis, nama rumah Tuhan situ. Kiblat yang pertama sampai hari ini buat tempat kautian. Orang Kristian, orang Yahudi, orang Buddha, orang Hindu nak naik tak sejid, turun sejid, nak tukar gambar apa di Masjidil Aqsa dah ini, boleh buat tempat kautian. Tempat boran sata. Dan tempat rebut kekih, dia kata sejid atau nenek dia. Nah, kita kata sejid hak para anbiya dan rasul kita. Ini timur pertanggung. Nah, itulah di antara orang panggil peristiwa Isra dan Mi'raj selalu disebut dalam Quran kata minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulah. Diberlakukan Isra Mi'raj ni untuk nak beri keberkatan di sekelilingnya. Linuriyahu min ayatina, dan supaya dapat melihatkan tanda-tanda kebesaran Allah. Sebab tu kau pergi berlaku Isra tu, tu hewan nampak banyak Nabi boleh tengok. Kau tengah jalan duk berlaku. Bagi orang buat lagu ni, balas lagu ni, ni lagu ni, balas lagu ni. Nah, siapa pada Baitul Maqdis. Sidang Jumaat yang dihormati sekalian, kita selaku umat Islam yang berada di rantau kita ini, hakikat apa yang berlaku di Palestin kemungkinan akan berlaku di Asia. Kerana musuh kepada Al-Islam dalam dunia ni hatullah.
Sebab tu Quran kalau sebut beringat dengan umat Islam, dia beringat selalu seteru tawon hak umat Islam iaitu al-Yahud dan Nasara. Ya ayyuhallazina amanu la tattakhizu aduwwi wa aduwwakum awliya ba'duhum awliya'u ba'd. Hak ni orang panggil cuk-cuk besar umat Islam selerak dia hari ni. Pembesar-pembesar, pemimpin negara orang Islam tak erti dia hari ni. Buku duk walak gini. Ya ayyuhallazina amanu manahe orang beriman la tattakhizu aduwwi wa aduwwakum. Mung jangan ambillah musuh aku iaitu musuh Allah. Dan musuhmu tu aulia buat menjadi tupu buat menjadi pamimpin, buat menjadi tempat tupu, tempat kita nak turun. Sebab tu sahab bercacat dia hari ni ialah bos pun kata sahab bercacat, biar dia di belakang sahab tu al-Yahud wan Nasara. Negara-negara halal-halal pakat di situ habis mengikut orang panggil apa peroning. Soal lagi tu ayat Al-Quran kata ya ayyuhallazina amanu la tattakhizul yahuda wan nasara awliya. Hak ni jelas waktu baik ibu dah. Hak sani ayat aduwi wa aduwakum. Ulama tafsir klik situ belaka. Ya ayyuhallazina amanu manahe orang beriman la tattakhizul yahud. Jangan kamu ambil ayat orang Yahudi. Wan nasara dan Nasrani awliya tempat waktu puas. Sebab tu dia hari ni kadang-kadang kita tak nak turut Yahudi, kita tak nak turut Nasrani, tapi kita ikut langkah-langkah dia. Sebab tu banyak kerja-kerja al-Yahud hatta mari dia hari. Kalau bank-bank ribawi ni tak ada sahabat kata hak tak ada senik dengan Yahudi, semua berhubung dengan Yahudi. Bank Islam buka di jalan apa? Orang Islam bakal duk tolong. Pepsi, Coke. Ni nak masuk Ramadan. Kadang-kadang kita ambil wah tamar 3 teh tak lek kane Tuhan Nabi, lek Coke tak lek kiri tu Yahudi. Masuk buka puasa sikit. Bila kita nak sedar dan kehasilan lapor pada Coke ni, hak tu dua beli peluru dekat umat Islam di Palestin. Kita masuk saham. Selain pada tu hak Nasrani. Segala fashion, segala benda jenis janguk